bebas ya. Saya tertarik dengan satu penjelasan yang ditulis oleh Encik Firdaus Ahmad, di mana penjelasan ini juga dikeluarkan di satu platform redaksi ya. Saya tertarik dengan poin nombor 9 dan nombor 10 yang di mana saya memerlukan mungkin Ustaz memberikan sedikit penjelasan juga lah lebih lanjut. Jika perhati, tim produksi dan jurugambar IL amatlah profesional berbanding NGO lain. Lantaran entiti sebenar mereka di belakang NGO adalah perniagaan. Nombor 2 poin saya, buktinya selama beberapa bulan IL tubuh semula perniagaan Inusmart untuk jadi pembekal kepada NGO Persatuan Kasih Umatnya. Ini kita sebut makan keliling. Artinya charge pengurusan dapat, untung jual barang pun dapat, otak Cina. Stok semua boleh ambil dan beli dari syarikat Inusmart walaupun pada harga murah. Tetapi sudah pasti ada pembeli dengan kuantiti yang banyak, iaitu pembeli dari NGO Kasih Umat sendiri. Smart, Kasih Umat sendiri, Smart kan? Baik. Jadi Ustaz boleh ulas tak poin yang berkenaan dengan perniagaan lah. Siapa nama dia tadi? Firdaus yang post. Baik. Jadi begini, saya pun ada baca tu, ada orang tag saya pun tengah check lah kalau dia ada tanda soal ke penyata. Kalau penyata, saya akan, siapa saja yang buat pernyataan tentang perkara yang tak benar, fitnah, saya akan hantar surat saman. Tapi saman ni akan beritahu ialah lebih profesional. Sebenarnya saman ni profesional, maksudnya dia akan diberitahu satu surat. Siapa saja yang ni surat saman tu, maksudnya dia kena beritahu lah. Contoh, kalau yang biasa surat saman ni apa dia panggil? Apa nama surat tu? Saya ada beri kepada beberapa orang lah, maksudnya dia mengaku benda tu fitnah. Jadi sebenarnya begini, kalau orang fikir macam tiba-tiba saya dapat duit kat mana, kaya apa semua. Jadi kalau orang kenal saya buka restoran, 3 biji restoran 5 tahun dulu. Saya motivasi sebelum ni kerja dengan Datuk Failah Kamsah. Sebenarnya tak patut saya cerita pun, tapi saya cerita lah. Datuk Failah Kamsah, jadi saya kerja Datuk Failah Kamsah. Lepas tu saya buat training sendiri. Training saya ni tak patut saya cerita, sebab saya cerita ni semua nanti lagi ramai ni. Tapi tak apalah, saya beritahu juga, saya pernah beritahu pun. Contoh saya buat program training. Program training saya buat, contoh satu kementerian semua, daripada staf bawah sampai atas buat program saya. Paling banyak sekali saya dapat buat program kapal-kapal. Sampai, tak payahlah sebut jumlah dia, tapi macam itulah, banyak lah. Dan saya buat program-program anak-anak, program keluarga. Saya charge murah-murah, orang lain charge mahal-mahal. Patutnya buat kat Dewan, makan 3 kali sehari, saya charge baru RM90. Saya buat ceramah free banyak juga, tolong free banyak. Tapi ada masa memang orang-orang yang profesional apa semua, dia nak ada Dewan, dia nak keselamatan, dia nak ada makan sedap, dia nak aircon, dia nak bilik cantik. Saya buat training RM90 je, RM90. Contoh RM90, keluarga sunnah contoh yang terkenal, RM90. Jadi contoh saya dah buat kat Maib, saya dapat lebih kurang 7,000 orang, 8,000, 7,000, 8,000 orang, 7,000, 8,000 orang. Jadi satu kepala kalau RM100 lah katakan, RM100 kali 7,000 berapa? 7,000 kali 100, jadi samaan dengan 700,000. Jadi sehari saya dapat 700,000, kasar lah 700,000. Bukan satu program saya dah buat, banyak 700,000. Saya tak payah iklan pun, orang iklankan untuk saya. Jadi program training saya dulu je, bukanlah bagi saya banyak sangat lah. Saya orang miskin, bagi saya banyak sangat lah. Tapi tak adalah banding dengan orang paling kaya dalam Malaysia, 10 orang ke 20 orang, 30 orang, memang bukan lah. Tapi bagi saya banyak sangat. Saya ni bukan nak banyak sangat, saya dah terlebih dah bagi saya tu. Dan saya gunakan untuk ni sebab saya tahu duit tu penting, untuk saya guna untuk bantu orang lain. Jadi saya usaha. Saya juga buka butik baju dah lama dah. Butik baju masa mak saya ada lagi. Mak saya dah meninggal 5 tahun. Masa tu restoran saya dah buka, masa sebelum mak saya meninggal. Masa saya tak ada apa-apa program-program, saya tak ada buka apa-apa akaun pertubuhan, semua tak ada. Saya memang sendiri. Memang sendiri saya buat. Alhamdulillah, saya ada rezeki. Saya buka, last kali saya sibuk tu yang sebelum berlaku Covid. Saya ada program yang kalau tengok jadual saya, kalau tuan-tuan tengok, setiap negeri ada. Kalau yang pergi anak-anak Prokit tu setiap negeri ada, dan program tu ramai betul orang daftar. Buka sehari penuh, macam rezeki tu Allah beri macam melimpah ruah. Baju saya tak payah iklan, orang iklankan. Baju saya habis, tak payah iklan, orang datang. Yang buruk-buruk, yang bukan buruk, yang terbuang pun orang nak juga. Tak kenapa orang pergi kat store ambil. Bukan cerita ni, saya tak iklan pun. Saya kalau boleh tak nak nampak lah saya ni meniaga ke apa. Saya suka semangat nak tolong orang je. Jadi itulah rezeki saya. Jadi saya masa tu pun dah, jadi saya gunakan tu lah untuk buka Ilusmart. Saya buka untuk Ilusmart. Jadi untuk bantuan pula, kalau tuan-puan nak tahu, tuduhan tu sangat kejam. Sebab saya selalu bantuan setakat ni. Mana-mana tempat kita pergi, kita beli kat situ. Saya tak ambil pun barang kat Ilusmart. Mana-mana kita pergi, kita beli kat situ. Tanyalah semua tim saya
Mana kami pergi, kami beli barang kat sana, kami tak ambil barang pada Elite Smart, kecuali kami ambil barang pada Elite Smart bila macam yang baru ni kita hantar ni. Jadi untung runcit ni, kalau tuan-puan berniaga runcit, dia tak ada untung keliling lah. Berapa sen je untung runcit ni, kecil, dia punya margin kecil. Jadi kita beli barang dan saya pakai duit saya sendiri, dan ada juga semua kawan-kawan saya beli. Takkan salah pula kan, saya jimatkan duit orang, supaya saya beli barang tu lebih ramai orang dapat. Jadi rugi ke tak? RM100 contoh, boleh beli contohlah satu pack makanan. Contoh kalau saya beli kat luar saya dapat RM50, tapi sebab saya ambil dengan saya sendiri, saya beli dapat RM30. Dan duit tu pun duit saya dan duit kawan-kawan saya RM30. Jadi saya dapat jimat RM20. Jadi saya dapat bantu berapa banyak lebih orang. Daripada 100 orang mungkin saya dapat bantu 170 orang. Jadi begitu. Jadi bukan soal Cina, masya-Allah, yang masya-Allah Cina pun ada yang kaya, Melayu pun ada yang kaya, India pun ada, Melayu, Cina, India ada yang susah. Tu ni bukan masalah, tu kita sebuah border. Jadi tu fitnah tu memang melampau, kejam dan terlebih-lebih lah. Tu mungkin orang lain saya tak tahu. Yang memang buka NGO. Tu saya kata tadi, yang kutip 20 juta, 30 juta, 40 juta, yang kutip duit untuk Gaza setiap kali kena bom ni, tuan-puan patut tanya dia. Terutamanya Nadia An-Nuri tanya dia. Dia ketua kepada semua tim, semua serah duit dia. Hari dia buat live. Saya ada tengok satu live dia, orang tu serah RM500,000. Dia kata apa? Ni RM500,000 tuan yang paling banyak bagi kat kita orang ni. Dia cakap yang paling kecil adalah orang bagi RM20,000 ke RM10,000, RM15,000, tapi minta macam-macam, nak ambil gambar lah apa semua. Saya ulang lah. Jadi rupanya RM10,000, RM15,000 bagi Nadia An-Nuri tu kecil. Bagi saya RM10,000, RM15,000 tu besar. Bagi saya RM1 tu pun besar. Bagi saya separuh tamar tu pun besar. Bagi saya kalau saya bagi satu patung pada orang miskin tu pun besar. Kalau saya boleh beri dia senyuman sekali, orang kata Ustaz bila nak tolong dia ni Kita kalau nak tolong orang jangan fikir besar-besar sangat. Nak buat kerja yang fikir bombastik sangat, memang tak siap. Tahu tak macam nak berjaya buat satu kerja? Apa boleh buat, gerak dulu, buat. Kalau boleh buat tu Nabi kata separuh tamar, terror tak Nabi, bijak tak Nabi. Separuh tamar selamat api neraka. Sebab kalau dia sebut 3,000 tamar, semua tak sedekah. Separuh tamar. Rupanya dengan separuh tamar tu, Allah esok beri satu tamar, esok Allah beri 1,000 tamar, 2,000 tamar. Walau satu patung boleh buat satu orang adik senyum, apalah, tu pun dah cukup dah. Kita buat isi kita tersenyum sekejap cukup lah. Peluk anak, bagi dia hadiah kecil, mainan RM3 anak kita tersenyum, kan best tengok anak senyum kan. Jadi bukan kisah duit, bukan kisah besar, tapi memberi. Tapi buat pengetahuan, saya tak bagi patung lah. Banyak lori, 4 lori, duit saya beri pun lebih macam tu lah. Masya Allah. Ni Lofa dia cakap ni, my mum tak ada kena-mengena dengan cerita Caprice dengan Ustaz. Jadi itulah saya sebut tadi apa yang Caprice beritahu lah. Itu yang Caprice beritahu, so saya minta maaf. Saya beritahu apa yang Caprice beritahu, yang dituduh saya menjawab pada pertuduhan Caprice. Jadi maksudnya Caprice lah. Jadi kena tanya Caprice mana sumber dia satu, kena tanya dia mana sumber dia dengan Nadia dapat. Yang beritahu kena pergi berempat tu, tanya kat Caprice. Caprice lah. Tak tahu sama ada apa, doakanlah dia supaya dia selamat sihat je. Ataupun kepada Nadia, mana dia dapat tahu pasal syarikat halal, pasal saya kutip duit orang ke ramai-ramai. Jadi kena tanya dia orang. Jadi dia memang kait nama orang. Saya minta maaf saya minta maaf. Mana nama-nama yang terkait tu sebab Caprice yang kaitkan, dan tuduhan tu kepada saya. Maksud saya lari, bawa dokumen, bawa lari. So itu, terima kasih, alhamdulillah terbaca. Caprice yang sebut. Terima kasih. Baik, lain?